memerlukan kira-kira 1 juta tenaga pekerja asing bagi menampung kekosongan dalam pelbagai sektor kritikal yang perlu diisi segera, antaranya peladangan, pembinaan, pembuatan serta perkhidmatan seperti perhotelan. Mungkin boleh dikongsikan, ini sebenarnya realiti dan juga cabaran baru bagi sektor pekerjaan, Prof. Okey, terima kasih Encik Fauzi. Apa yang dikatakan tadi itu memang isu kekurangan pekerja ni memang tidak menafikanlah dalam keadaan pandemik selama 2 tahun hampir 2 tahun lebih lah kita mengalami pandemik ini. So waktu pandemik ini kita buat banyak kawalan pergerakan pekerja, dan juga banyak pekerja juga kita dah hantar balik dan juga pulang, dan kita juga nak menarik pekerja tempatan, tapi masih lagi tidak berjaya untuk menarik. So dalam keadaan sekarang ini, sebab dulunya memang kita bergantung banyak kepada pekerja asing kan. Jadi sekarang ni kita tiba masa nak fikirkan macam mana nak attract pekerja tempatan. Walaupun kita ada pakej gaji minimum dan sebagainya, masih lagi pekerja tempatan tidak begitu minat. Tetapi saya dapati serta sektor yang saya sudah banyak kali dalam saya bercakap dalam banyak forum, banyak platform, iaitu sektor macam pembinaan, sektor peladangan, ini sektor-sektor yang construction, ini semua very critical, di mana ini semua didominasikan oleh pekerja-pekerja dari negara jiran kita, seperti daripada daripada Bangladesh, daripada Indonesia, Myanmar dan Thailand dan sebagainya. Sebab oleh kerana pandemik ini, so kita ni sekarang endemik kan. Jadi saya pun dapati kerajaan mengambil beberapa langkah. Baru ni dia nak pergi ke Indonesia, dia nak buat perjanjian dan sebagainya. Tetapi kerajaan Indonesia pula lihat kepada pakej untuk pekerja dia. Jadi isunya ialah isu majikan pekerja lah. Kita nak tengok pakej apa. Jadi kalau tengok pekerja tempatan ini, mereka bukan melihat pada gaji saja, mereka melihat lebih kepada gaji. Jadi untuk memang sektor ini memang akan mengalami kekurangan, dan sektor ini telah nampak ada pergerakan dalam macam tadi Encik Zhang cakap di China. Kita nampak kita pun ada unjuran ekonomi iaitu 5% dan sebagainya. Kita telah nampak ada signal yang baik untuk perkembangan ekonomi kita, kerana kita dah masuk endemik. Sekarang pergerakan sudah dilonggarkan, walaupun masih kita follow SOP, tapi sekarang banyak. Jadi sekarang keadaan pemulihan ini, kita perlukan pekerja untuk mengisi beberapa sektor yang saya sebutkan tadi. Jadi very critical. Saya pun baru ni ada berbalik daripada sebuah ladang di Kedah. Saya nampak mereka pun daripada keluhan majikan di situ, senior manager mengatakan mereka kekurangan pekerja. Ada banyak pekerja sekarang dah pulang ke negara asal mereka, dan juga ada yang tak dapat balik dan sebab masih lagi beberapa negara belum lagi buka sepenuhnya border sempadan itu, seperti Thailand dan sebagainya. Jadi it will take some time to adjust balik. Jadi saya rasa temporary pengangguran ini akan berlaku dan sektor ini, tapi kita kena rasa. Jadi saya balik-balik mengatakan kepada majikan dan juga pekerja, belia-belia yang ada, sebab pekerjaan ini sekarang very limited. Bukan macam dulu lagi tak, bisnes kita bukan lagi macam dulu yang macam kita nampak very stable, but not unstable. Kita tidak tahu apa lagi krisis yang kita akan berjumpa lagi lepas ini. Mungkin another pandemic will come, or in different ways lah, mungkin pandemic ekonomi ke dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi persediaan kita kena buat. Jadi saya rasa pengalaman kita COVID ini, banyak negara tak bersedia, termasuk Malaysia juga, untuk menjadi. Kita sekarang ada pengalaman pengajaran, kita kena ada satu option how to tackle this problem. Kita tak boleh buat lepas pandemik kita tergesa-gesa, tak boleh. Jadi kita punya polisi negara kita mesti very clear on the pengambilan pekerja-pekerja dari luar negara datang ke sini, terutama sekali pekerja asing yang datang ke Malaysia, dan apa polisi dia. Saya banyak kali mengatakan ikut peraturan, jangan masuk secara legal dan illegal. Jadi bila ada berlakunya masalah pandemik ini, banyak pekerja yang tak sah tu keluar untuk sebab kita kena buat pendaftaran kan, Encik Fauzi, maka keluarlah mereka ni. Maka isu tu yang kalau saya lah, mereka-mereka yang ada sekarang ni yang tak legal tu legalize sekarang. Itulah masalah untuk mengatasi, sebab ramai yang tak legal itu mereka takut, dan mereka mungkin tak nampak, dan mereka ada kasih. Jadi tiba masa untuk kerajaan kita melihat perkara ini untuk legalize mereka. Seperti banyak negara macam Australia dan sebagainya juga buat, even Korea dan sebagainya, mereka legalize pekerja. Jadi dalam kekurangan ini, kita juga menggalakkan pekerja belia-belia kita yang sedang menganggur, sebab tanpa pendapatan macam mana nak survive dalam hidup kita.
Jadi kita pun nampak pengangguran di kalangan belia pun agak tinggi dan juga di kalangan graduan pun agak tinggi. Jadi tiba masa kita fikirkan satu holistic approach lah. Ini banyak kali saya dah cakap almost coming 20 years. Saya cakap dalam banyak forum Cik Fauzi kita kena ada satu holistic approach untuk tackle pekerja asing ni. Sebab kita ni banyak kementerian terlibat, masing-masing ada dia punya own stand. Tapi bila kita nak ni, so saya rasa should be under Prime Minister department lah, dan Prime Minister mungkin jadi anchor untuk menyelesaikan masalah ni. Sebenarnya seronok boleh cakap dengan Prof Bala, khususnya melihat kepada sektor pekerjaan, sebab ini memang bidang kepakaran bertahun-tahun Prof berkongsi idea dan juga sumbangan daripada sudut pandangannya. Tapi kalau boleh saya nak kembali balik kepada Zhang Hong. Antara sebab kita melihat kepada bagaimana China terus berjaya mengekalkan pembangunan sektor pekerjaan yang dikatakan stabil pada waktu ini, kerana China mengutamakan penciptaan pekerjaan untuk membantu melindungi ekonomi daripada potensi kesan daripada ketidaktentuan. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan Zhang Hong, pertamanya berkaitan dengan inisiatif untuk menjamin kepentingan golongan pekerja, dan kemudian boleh dikaitkan juga kerana saya difahamkan China juga melihat kepada perkembangan pendidikan teknikal dan juga latihan vocational TVET di China. Mungkin boleh diceritakan sekali tentang inisiatif kepentingan golongan pekerja dan juga TVET di China. Ya, sebenarnya kalau sekarang China juga menghadapi satu cabaran yang cukup besar, iaitu